mana Hang Tuah silatnya mahir. Taat setianya tak perlu dididik. Terhadap Sultan nyawanya diberi. Negeri Perlis tempat dilahir. Puteri sulung 4 beradik. Siti Nursalihah nama diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursalihah binti Ayub daripada kelas Bahasa Melayu D. Saya merupakan pelajar PISMP Ambilan Jun 2022. Video ini merupakan tugasan kedua saya bagi subjek BMMB 3193 iaitu pengantar kesusasteraan Melayu. Di dalam video ini saya akan menceritakan tentang asal-usul tempat saya dilahirkan iaitu Negeri Perlis. Pada tanggal 24 Februari 2004, saya telah dilahirkan di Hospital Tuanku Fauziah Kangar Perlis. Saya bersama keluarga saya tinggal di Kampung Sungai Baru Utan Aji yang terletak di Kangar Perlis. Kampung Sungai Baru Utan Aji atau Kampung Utan Aji yang merupakan tempat kelahiran saya ialah sebuah kampung yang terletak di Kangar dalam negeri Perlis Indra Kayangan ini, di mana negeri ini merupakan negeri yang paling utara di Malaysia dan bersempadan juga dengan negara Thailand. Negeri Perlis merupakan sebuah negeri kecil yang terkenal sebagai negeri pertanian yang termaju di Malaysia. Bidang pertanian utama di negeri ini ialah penanaman padi dan pengeluar mempelam harum manis. Selain itu mempelam jenis mas indra, mas muda, cokanan dan sala juga terdapat di negeri ini. Makanan tradisi istimewanya yang lain adalah laksa Perlis yang boleh didapatkan di Kuala Perlis. Negeri ini tidak asing dengan penanaman pelbagai jenis mempelam, terutamanya harum manis yang tinggi permintaannya di pasaran di seluruh dunia. Utan Aji ini juga merupakan sebuah mukim yang terletak di negeri Perlis, Malaysia. Dalam Utan Aji ini terdapat lagi beberapa kampung kecil seperti Kampung Sentua, Kampung Sentang, Kampung Semerau, Kampung Binjai, Kampung Sungai Baru iaitu kampung saya sendiri, Kampung Mengkuat Layar, Kampung Ujung Batu, Kampung Lomboh dan beberapa kampung yang lain di sekitarnya. Selain itu, Utan Aji juga merupakan salah satu kawasan yang mempunyai masyarakat yang bersatu padu serta makmur. Terdapat sebuah sekolah yang berdekatan di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Utan Aji yang sering kali menjadi tumpuan masyarakat di kampung untuk menghantar anak-anak mereka bersekolah di situ. Seperti kampung-kampung yang lain, Kampung Sungai Baru Utan Aji ini juga mempunyai matlamat dan visi kampungnya yang tersendiri. Matlamat pertama adalah meningkatkan kemajuan ilmu agama dan pendidikan dalam kalangan penduduk kampung. Bertepatan dengan matlamat ini, sebuah surau kecil dibina di dalam kampung ini bertujuan untuk mendekatkan ilmu agama dan pengetahuan dalam diri penduduk kampung dengan mengimarkan surau tersebut pada setiap malam. Yang kedua adalah membangunkan kemudahan infrastruktur dan kemudahan awam seperti Dewan Serbaguna dan gelanggang takraw yang digunakan pada setiap petang. Yang ketiga adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan pendapatan penduduk kampung. Kebanyakan penduduk kampung di sini diajar cara untuk menghasilkan pendapatan hanya dengan berada di rumah dengan menjalankan perniagaan kecil. Yang keempat, meningkatkan kemahiran penduduk kampung. Dan yang kelima, menyatukan dan mengeratkan hubungan dalam kalangan penduduk kampung. Bagi mencapai matlamat ini,
Ketua Kampung memainkan peranan dengan mengadakan ataupun mengadakan aktiviti seperti gotong royong dan kendara bagi menyemai sifat bersatu padu dalam kalangan penduduk kampung. Yang keenam adalah penduduk bahagia serta harmoni di dalam kampung ini. Dan yang ketujuh adalah bahagia dan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Oleh kerana demikian, segala pembangunan dan perancangan aktiviti di dalam kampung ini akan diuruskan oleh JKK dengan kerjasama NGO kampung tanpa mengira fahaman politik antara satu sama lain. Di desa ini aku dilahirkan dan dibesarkan bersama waktu iringi langkah kaki. Di tempat ini aku bermain hingga terpahat sejarah kecil. Di desa kecil ini tersemai indah cerita berkala. Hamparan sawah luas membentang di sana, menemani senja bersama sang mentari. Tatkala malam menjelma, suara gesekan pohon saling bersahutan, seakan menyeruku untuk pulang bertemu. Sentuhan angin semilir menyentuh kalbu, dan irama gemerincing air di sungai ingin bermuara. Melihat anak muda kini kian berhijrah menuju fata morgana kemodenan, mengatur langkah seakan alpa. Panorama indah halaman tertumpahnya darah. Baiklah, seterusnya saya berada di Bandar Kangar, di mana bandar ini merupakan pusat pentadbiran bagi negeri Perlis dan berperanan sebagai pusat perdagangan utama. Kangar terletak di dalam 5 bukit, iaitu Sena, Kecur, Bang Pintu, Seriak dan Bukit Haji. Kangar juga merupakan kawasan yang paling padat dengan pembangunan. Kewujudan Bandar Kangar semenjak 350 tahun dahulu, iaitu dalam tahun 1673, adalah apabila Kota Sena yang dikenal sebagai pusat pemerintahan pada awalnya diduduki oleh Sultan Kedah yang ke-14, iaitu Sultan Ibn Mansur Shah. Kangar suatu ketika dahulu merupakan sebuah pelabuhan darat ataupun pangkalan di mana perahu dan tongkang berlabuh. Hal ini adalah kerana terdapat sebatang sungai yang mengalir melalui Bandar Kangar terus ke Kuala Perlis, iaitu Sungai Perlis. Bertempat di pangkalan inilah para pedagang berjual beli di bawah sebatang pohon tinggi dan meredam di kawasan itu. Pohon yang menjadi teduhan dan saksi kepada urus niaga inilah yang bernama Pohon Kangar. Setiap pedagang atau saudagar yang berulang alik ke tempat tersebut menggelarkan kawasan tersebut sebagai pelabuhan Pohon Kangar bersempena dengan pokok tersebut. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa andaian lain yang mengatakan bahawa asal-usul nama Bandar Kangar ini diambil dari bunyi sejenis burung, iaitu burung helang kangur. Pada masa awal kewujudan Bandar Kangar,
terdapat banyak burung dengan kangur berterbangan di kawasan ini. Menjelang abad ke-20, fungsi pelabuhan pohon kangar ini kian berkurangan di mana corak penyambutan dan lalu lintas kian berubah. Penyambutan air telah berubah kepada penyambutan darat di mana banyak jalan-jalan raya mula dibina. Kenderaan yang dahulunya merupakan perahu dan tongkang telah bertukar kepada kereta dan lori. Seterusnya pula, pelabuhan pohon kangar ini berubah kepada pusat perniagaan dan pentadbiran di hidup Perlis ini. Nama pangkalan telah luput dari sebutan penduduk dan yang tinggal hanyalah nama kangar atau ikan kangar sahaja. Kangar berubah wajah dari setahun ke setahun dengan pembangunan yang pesat dan terbinanya bangunan-bangunan baru menggantikan bangunan-bangunan yang lama. Di samping pembangunan yang pesat ini, bangunan-bangunan lama dan bersejarah turut terpelihara sebagai mercu tanda Bandar Kangar. Di mana bangunan lama yang menjadi mercu tanda Bandar Kangar ini adalah bangunan yang besar yang kini menjadi bangunan pejabat menteri besar. Selain itu, bangunan-bangunan lain adalah seperti Balai Polis Trafik Kangar, Sekolah Menengah Derma, Masjid Alwi, deretan kedai di sepanjang persiaran Jubilee Emas dan Makian. Justru itu, tidak hairanlah jika kita menemui beberapa buah kota di negeri Perlis ini dan di antaranya ialah Kota Senang yang terdapat di Bandar Kangar ini. Hakikat sebenarnya, Bandar Kangar yang turut menyimpan berbagai khazanah warisan seni bina yang kian ditemukan oleh kerana keadaan penyimpanan bahan-bahan artifak sejarah yang sempurna di negeri ini pada satu ketika dahulu. Menurut morfologi Bandar Kangar, pembangunan bandar ini seperti yang dilihat pada hari ini mengambil masa kira-kira 400 tahun untuk berkembang. Pengasasannya sebagai sebuah bandar bermula seperti kebanyakan bandar lama lain di Malaysia, iaitu di pinggir sungai utama. Sungai Perlis memainkan peranan penting dalam membentuk pertempatan terawal di sini yang dilihat berpotensi sebagai sebuah pelabuhan darat yang menghubungkan antara Bandar Kangar dengan Kuala Perlis. Perkampungan Melayu seperti Kampung Pekalan Asam yang wujud sehingga kini dipercayai merupakan pertempatan terawal di Bandar Kangar berdasarkan perletakannya di sepanjang tepian Sungai Perlis yang mengalir melalui pusat bandar. Sekitar tahun 1900, iaitu setelah sumber ekonomi baru ditemui dengan pelombongan biji timah, rumah kedai yang diperbuat daripada batu dan lebih sempurna mula dibina oleh pedagang Cina di sepanjang jalan utama yang menghubungkan antara Kangar dan Aluseta. Dengan tumpuan di sepanjang persiaran Jubilee Emas, bertolak dari perkembangan perniagaan tersebut, Bandar Kangar mula berubah menjadi pusat tumpuan aktiviti. Tempoh sebelum merdeka menyaksikan pembinaan Derma English School pada 1948. Pada tahun 1970-an, ketika kerajaan Malaysia mula membangun, lebih banyak bangunan kerajaan telah dibina dan menguatkan lagi fungsinya sebagai pusat pentadbiran dan ibu negeri. Dari waktu tersebut hingga ke hari ini, trend pembangunan mula mengarah keluar daripada Jalan Kangar ke Aluseta. Baiklah, sekarang saya berada di Sekolah Derma yang merupakan sekolah menengah tertua di Bandar Kangar ini. Sekolah Derma merupakan sekolah menengah aliran bahasa Inggeris yang pertama di negeri Perlis ini. Sekolah ini dahulunya dikenali sebagai Derma English School dan ditubuhkan pada tahun 1948. Dari awal-awal lagi sehinggalah masa lepas Perang Dunia Kedua yang berakhir pada tahun 1945, tiada sebuah sekolah Inggeris pun yang wujud dalam negeri Perlis ini.
yang ada pada masa itu hanyalah sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Arab, iaitu sekolah menengah Alawiyah Arab Perlis yang sekarang lebih dikenali sebagai sekolah menengah agama Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah, iaitu SMA bagi beberapa yang ingin anak-anak mereka mendapat pelajaran Inggeris, terpaksalah menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Inggeris di Pulau Pinang seperti Penang Free School. Pada ketika itu juga ada 2-3 orang murid yang telah dihantar belajar dengan beasiswa Kerajaan Negeri Perlis sendiri ke Kolej Melayu Kuala Kangsar yang ketika itu disebut sebagai Babu Darajat, yang selepas itu dikenali pula sebagai MCKK, iaitu Malay College Kuala Kangsar, Perak. Penuntut-penuntut tersebut itulah yang terakhir menjawat jawatan-jawatan pentadbir negeri Perlis ini. Dengan keadaan itu, hanya segelintir ibu bapa sahaja yang mampu menghantar anak-anak mereka ke luar negeri. Mereka itu tergolong daripada pegawai-pegawai tinggi kerajaan negeri Perlis. Manakala anak-anak orang miskin tidak mendapat peluang tersebut. Tidak berakhir perang dunia kedua, selepas 9 kerajaan baru berada di bawah pemerintahan Tentera Jepun selama 3 tahun 8 bulan, maka pemikiran orang-orang Melayu pun berubah terhadap ekonomi dan peredaran. Sebilangan besar orang-orang Melayu di negeri Perlis ini telah sedar betapa pentingnya pelajaran Inggeris pada anak-anak mereka. Pada ketika itu juga, Tuli Yang Maha Mulia Tunku Raja Perlis telah bersungguh-sungguh mendorongkan dan menyedarkan keseluruhan rakyat negeri ini supaya berikhtiar dan berusaha bagi sebuah sekolah Inggeris dalam negeri ini. Dengan dorongan dan kesedaran itulah, maka sebuah jabatan kuasa induk telah ditubuhkan dalam suatu perjumpaan pada tahun 1946. Dua-dua masa yang terlatih itulah yang membuat perancangan untuk mendapatkan secukupnya bagi mewujudkan sekolah Inggeris dalam negeri Perlis ini, iaitu sekolah menengah kebangsaan Denmark. Bertentangan dengan sekolah ini juga terdapat sebuah gereja tua yang bernama Gereja Baptis Perlis. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah. Sekarang saya berada di Masjid Al-Hidayah yang merupakan salah satu bangunan tertua di Bandar Kangsar ini yang telah dibina pada tahun 1931. Masjid Al-Hidayah adalah masjid negeri yang dibina pada zaman penjajahan British. Statusnya sebagai masjid negeri digantikan apabila Masjid Negeri Perlis yang terletak di Arau mula dibina pada tahun 1973. Masjid ini mendapat nama bersempena dengan nama Raja Perlis pada ketika itu, iaitu Raja Said Aidi Ibni Almarhum dan Said Safi Jamalullah. فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat di sini, terdapat sebuah batu yang mencatatkan sejarah penubuhan masjid ini dalam 4 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan bahasa Cina dan bahasa India. Batu ini terletak berhadapan Masjid Al-Hidayah tersebut. Masjid ini dibina hanya menggunakan hasil kutipan zakat dan dana daripada pelbagai pihak sahaja. Tiada peruntukan khas yang diperuntukkan dalam pembinaan masjid ini.
Usaha kutipan zakat fitrah dan derma kerajaan negeri Perlis sendiri dan serta derma dari pegawai-pegawai kerajaan yang beragama Islam dan saudagar-saudagar Muslim bermula sejak 1920-an lagi, iaitu semasa pemerintahan pegawai British yang bernama Mr. MC Hay. Pembinaan masjid ini bermula pada tahun 1931 dan kemudian pada bulan Februari 1933 semasa pemerintahan Mr. O.E. Venables, masjid ini telah dapat disiapkan dengan sempurnanya. Dengan hanya perbelanjaan sebanyak RM64,684, masjid ini mula dibuka dengan rasminya pada 3 Syawal tahun 1350 Hijrah bersamaan 10 Februari 1932 oleh Raja Sheikh Alwi sendiri. Masjid ini juga telah diisytiharkan sebagai warisan negara pada tahun 1988 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا. Masjid Ali ini telah didaftarkan sebagai warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 iaitu Akta 645 dan telah diluluskan oleh Datuk Profesor Emeritus iaitu Zuriana Majid, Pesuruhjaya Warisan 2008 dari Jabatan Warisan Negara di Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia. رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا. Masjid Ali masih digunakan dan menjadi antara masjid utama di negeri Perlis. Pelbagai program pengimarahan dan kemasyarakatan seperti kuliah mingguan Sahibus Samahah, Mufti Negeri Perlis, program perkampungan sunnah dan lain-lain dilaksanakan dengan sebaiknya yang berpusatkan hanya masjid ini sahaja. يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد. Dari segi estetiknya, pengaruh warisan kolonialnya boleh dilihat pada sebuahnya yang berbentuk bawah dan diintegrasikan dalam gaya kedua wujud yang mendominasi bangunan dua tingkat ini. Kubah utamanya yang sangat mirip dengan masjid-masjid kolonial lain di negara ini seperti Masjid Tahrir yang terletak di Alor Setar dan Masjid Kapitan Tinggi Pulau Pinang. Kubah utama yang di puncaknya dirancang 19 unit dan letak di atas menara sediapan yang mempunyai tingkat internet seperti yang kita dapat lihat di belakang ini. Masjid ini terletak secara strategik di tengah-tengah pusat Bandar Kanga. Berdekatan dengan beberapa bangunan dan institusi kerajaan seperti Jabatan Harian Al-Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Jabatan
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan juga agensi dan juga kebangsaan negeri Perlis. Yang telah dirasmikan dengan konsep dan jangkaan, iaitu Raja Negeri Perlis sendiri pada 19 hari bulan Disember 1945 bersamaan dengan 16 Rejab 1415. Bersebelahan Masjid Alwi ini juga terdapat sebuah sekolah menengah yang hanya mendapatkan pelajar perempuan sahaja, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan yang dibina pada tahun 1947. Sekolah ini dibina hasil cadangan pejabat zakat dan fitrah negeri Perlis bagi memenuhi permintaan masyarakat terhadap sekolah agama khusus untuk pelajar perempuan sahaja. Pada mulanya, menggunakan rumah Imam Masjid Al-Mutanar iaitu Tuan Syekh Abu Bakar Al-Asy'ari. Kemudian sekolah tersebut berpindah ke Pekalan Asam Kangar dikenali sebagai Al-Madrasah Al-Alawiyah Lil Banat yang diterajui Ustaz Saleh bin Osman. Kemudian pada tahun 1957, sekolah ini dipindahkan ke Bandar Kangar ini berhampiran Masjid Alwi Kangar dan mereka menggunakan bangunan pejabat bekas penasihat British sebagai bangunan sekolah. Pada tahun 1963 pula, 2 blok baru telah dibina bagi sekolah ini. Satu blok digunakan untuk sekolah dan akademik, manakala blok yang satu lagi digunakan untuk pelajar yang tinggal di asrama. Blok ini dibina di atas tanah seluas 2.8 ekar. Pelajar-pelajar sekolah yang terdiri daripada dalam dan luar negeri Perlis akan menetap di asrama. Tidak lama selepas itu, pada tahun 1977 sehingga 1995, Kerajaan Pusat telah mengambil alih seluruh urusan pentadbiran sekolah ini. Sejak dari itu, sekolah ini dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan seperti yang sekarang. Pada tahun 1983, 2 blok bangunan baharu lagi telah dibina. Pembukaan kelas tingkat 6 aliran Usuluddin dan Syariah pada 1986. Selepas itu, pada 1987, sekolah ini dinaikkan kepada kategori Grade A. Pada tahun 1993 pula, 2 buah bengkel jahitan dibina diikuti dengan pembinaan sebuah bangunan tambahan dengan 5 bilik darjah pada tahun 1995. Datang ke Perlis membawa berangan, tak lupa juga beras secupak. Tempat ini menggamit kenangan, tersemat segala fosil dan artifak. Merupakan sebuah museum yang terletak di Perlis, Malaysia. Museum Kota Kayang terletak berdekatan Bukit Kayang, Bukit Lambung Panah, Bukit Jagat Bintang, Bukit Wai dan Bukit Menara dalam game Kayang, iaitu berhampiran terusan buatan manusia yang tertua di Semenanjung. Museum Kota Kayang ini merupakan satu kompleks sejarah yang terkenal di Perlis.
Muzium Kota Kayang menawarkan pelbagai maklumat mengenai sejarah negeri Perlis. Terdapat pameran tinggalan arkeologi dan sejarah dari kapak batu Neolitik, senjata, barangan tembaga, siling, replika dokumen dan carta keturunan diraja. Pelancong juga dapat melawat laman muzium di mana terdapat tapak kota Indera Kayangan, istana dan Dewan Istiadat Silam. Terletak di kaki bukit Batu Kapur yang bertindak sebagai halangan dari serangan musuh. Sementara, terdapat terusan yang pernah menjadi laluan bot antara Kota Kayang, Kuala Perlis dan Alor. Assalamualaikum. Puan, boleh saya tahu nama Puan? Okey, Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hayati binti Muhammad Yusof. Boleh panggil saya Hayati saja. Okey, Puan Hayati apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Puan Hayati berasal daripada Perlis ataupun daripada mana? Saya asal dan dilahirkan di Besar Terengganu. Tetapi saya dah menetap di Perlis hampir 3 tahun dah. Saya kerja di sini lah. Memandangkan Puan sudah berkunjung ke Muzium Kota Kayang ni, boleh Puan bagi sedikit pendapat Puan tentang muzium ni, apa yang Puan dapat belajar daripada sini dan apa yang menarik di sini? Okey, kalau ikutkan untuk pengetahuan cik lah, ni pengalaman pertama saya lah berkunjung ke Muzium Kota Kayang. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah berkenaan dengan segala paparan sejarah berkenaan dengan negeri Perlis, asal asal negeri Perlis itu sendiri, bagaimana British mula menjajah, dan diikuti dengan penjajahan oleh Siam dan pembebasan oleh Siam. Dan juga pelbagai koleksi-koleksi barangan lama kan, kalau boleh tengok dekat sini, yang memaparkan sejarah-sejarah tersendiri dan identiti tersendiri di Perlis. Kalau pada pendapat Puan kan, kita tengok pada zaman ini orang muda seperti bayi-bayi Puan ataupun remaja misalnya kurang minat terhadap sejarah. Mereka lebih berminat untuk berkunjung ke kafe-kafe dan sebagainya.
Pendapat Puan bagaimana? Yang statement yang Cik bagi tadi saya akui lah. Dan kalau kita tengok kebanyakan di kalangan anak muda kan, dia lebih menjerumus ke arah apa orang kata lah, tempat-tempat yang ke arah tempat-tempat hiburan ataupun ke arah tempat-tempat yang lebih kecil lah seiring dengan zaman semasa kan. Okay, tetapi saya sebenarnya secara jujurnya lah, saya menggalakkan anak muda di luar sana untuk lebih mendekati dan mendalami sejarah-sejarah zaman lampau lah. Terutama paling tidak asasnya pergilah berkunjung ke muzium negeri yang dalam kediaman masing-masing lah. At least kita boleh tahu asal usul dan jati diri kita tu daripada mana. Saya pun berbangga dengan Puan walaupun Puan berasal daripada Terengganu, tapi Puan berminat untuk tahu dan dengan lebih mendalam tentang sejarah Perlis, sanggup berkunjung ke muzium ni. Terima kasih Puan. Ya, sama-sama. Terima kasih di atas perkongsian dan juga sesi permohonan inilah. Dan saya mendoakan agar anak-anak muda di luar sana lebih berminat dan cintakan sejarah negara kita sendiri. Puan, terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa untuk saya menemukan Puan. Ya, sama-sama. Muzium Almarhum Kota Kayang terletak kira-kira 6.5 km dari Pekan Kangar melalui Jalan Tok Kuning ke Kuala Perlis. Muzium ini telah dibina pada tahun 1999, berhampiran dengan kawasan makam Almarhum Kayang pertama atau Sultan Diauddin Al-Mukarram Shah pada tahun 1661 sehingga 1687. Sultan Kedah yang ke-15 yang membangunkan kota Indera Kayangan sebagai pusat pemerintahan negeri Kedah. Baginda menggantikan Sultan Muhyiddin Mansur Shah atau Almarhum Sena pada tahun 1653 sehingga 1661 yang bersemayam di Kota Sena berhampiran Bandar Kangar. Tapak Muzium Almarhum Kota Kayang ini adalah merupakan kota Indera Kayangan yang dibina pada zaman pemerintahan Sultan Kedah ke-15 iaitu Sultan Diauddin Al-Mukarram Shah I yang memerintah antara tahun 1661 sehingga 1687. Pembinaan kota ini siap pada 8 Safar 1075 Hijrah, lengkap dengan istana dan balai penghadapan serta diberi nama Kota Indera Kayangan. Kota ini dibina di kawasan yang dikelilingi bukit-bukit terdiri dari Bukit Papan, Bukit Kubu, Bukit Tokpoh, Bukit Lampung Bawah, Bukit Nasi Sebungkus, Bukit Besi Hangit dan Gunung Medan. Kota ini mempunyai jalan berhubungan dengan laut melalui Sungai Raja yang digali terus ke Sungai Perlis. Sultan Diauddin Al-Mukarram Shah I mangkat pada tahun 1688 dan dimakamkan di Kota Indera Kayangan. Juga dikenali dengan gelaran Almarhum Kayangan Pertama. Kebudayaan ini terdapat pameran-pameran tentang peralatan pertanian di dalam pelbagai bidang yang digunakan oleh masyarakat Perlis ini. Di sini kita dapat lihat peralatan tradisional yang digunakan oleh masyarakat Melayu di negeri Perlis ini, terutamanya
bagi proses penanaman padi. Seperti yang kita ketahui, masyarakat di negeri Perlis ini terkenal dengan aktiviti penanaman padi. Selain itu, terdapat juga peralatan yang digunakan di dalam perikanan. Seperti yang kita dapat lihat di sini, terdapat peralatan seperti serta, bubu, beriang dan sebagainya yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu, dan sehingga kini peralatan-peralatan ini masih digunakan bagi masyarakat untuk melakukan aktiviti perikanan. Di sudut ini pula terdapat alat-alat muzik ataupun bahan-bahan yang digunakan sebagai hiburan masyarakat zaman dahulu. Jika kita dapat lihat di sini, terdapat topeng, wak hujung dan bulu bala, kompang, kakung, sentuang, cak lempang, gong tariman, gendang raya dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, masyarakat zaman dahulu tidaklah serba canggih seperti zaman sekarang. Mereka hanya melepaskan penat dan menghilangkan tekanan hanya dengan mendengar ataupun menonton hiburan-hiburan menggunakan alat-alat tradisional seperti ini sahaja. Berikut merupakan pameran model-model kereta dan meriam hasil pembuatan British yang digunakan semasa era pemerintahan British di negeri Perlis. Di muzium ini juga terdapat sebuah perigi diraja di mana perigi ini pernah digunakan pada zaman dahulu oleh Sultan Kedah yang ke-15 dan yang ke-21 sebagai sumber air bersih. Kini, perigi ini kembali mengeluarkan mata airnya selepas 40 tahun dibiarkan terbiar di sini. Penemuan sebuah perigi diraja di dalam kawasan muzium ini secara tidak langsung mengukuhkan lagi sejarah bahawa kota Kayang ini pernah menjadi salah satu kota yang pernah diperintah oleh Kerajaan Kedah pada satu ketika dahulu.
Katakayang ini merupakan kompleks sejarah yang terkenal di negeri Perlis ini. Muzium Katakayang ini juga menjadi tumpuan pelancong yang berminat terhadap sejarah-sejarah terdahulu di negara kita. Naik ke atas. Hai, sekarang saya berada di Tasik Melati yang merupakan salah satu taman rekreasi yang bersejarah di Kangar ini. Tasik Melati ini terletak di utara Kangar, Perlis, Malaysia. Tasik ini kecil tetapi pemandangannya begitu indah. Tasik ini mendapat namanya melalui bunga teratai yang terapung-apung di atas permukaan air di tasik ini. Tasik ini sering menjadi tumpuan bagi orang ramai untuk berkelah dan menenangkan fikiran. Pada asalnya, Tasik Melati ini merupakan salah satu tasik atau paya yang terbiar serta dipenuhi oleh tumbuhan liar yang dinamakan kercik. Dengan air yang tidak pernah kering di tasik ini menjadikannya sebagai sumber air utama bagi para petani untuk menjalankan aktiviti pertanian mereka di kawasan ini. Kawasan ini telah dibangunkan oleh pihak JPS iaitu Jabatan Perairan dan Sungai pada tahun 1977 dengan membina ban utama bagi meninggikan paras air yang akan disalurkan ke kawasan tanaman padi seluas 350 ekar berdekatan kawasan ini. Bermula pada tahun 2001, Kerajaan Negeri Perlis telah menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada pihak JPS bagi tujuan pelaksanaan infrastruktur, penyelenggaraan dan penambahbaikan yang akan dijalankan di Tasik Melati ini. Kini, Tasik Melati ini dinamakan dengan Taman Rekreasi Tasik Melati yang menjadi salah satu taman rekreasi yang dikenali ramai dan menjadi tumpuan penduduk-penduduk di negeri ini. Tidak hairan jugalah apabila taman rekreasi ini menjadi tumpuan kepada para pelancong dari luar negeri kerana kemudahan dan infrastruktur yang disediakan dengan baik dan teratur. Pergi berlayar ke tanah Jawa. Tidak lupa adat Malaysia. Panoramanya indah memikat jiwa. Namun, kisah silamnya tersimpan 1001 rahsia. Tasik ini juga merupakan tasik kecil dengan airnya yang cetek. Jika kita dapat lihat di sini, terdapat lebih 150 buah pulau betim pasir yang bertaburan di dalam tasik ini. Selain itu, siar kaki yang panjang turut dibina merintangi tasik ini dengan pondok-pondok istirahat yang berada di bahagian tengah tasik
yang membolehkan pengunjung beristirahat sambil menikmati keindahan pemandangan dan panorama tasik ini. Pada pandangan saya, konsep landscape Tasik 3 Taman Rekreasi Tasik Melati ini saya dapat rasakan paling mirip dengan yang ada di Lion Grove Garden, Suzhou, Jiangsu, China. Taman UNESCO World Heritage Site ini dibina pada tahun 1342 semasa dinasti Yuan oleh seorang Sami Buddha Zen. Di tepi Tasik 3 ini, terdapat sebuah jambatan besar yang dibina merentasi laluan air antara Tasik 3 dan Tasik 2. Jambatan ini nampaknya dibina seperti jambatan-jambatan gerbang batu tradisional atau klasik Cina. Sesuai dengan temanya, titian konkrit dan pavilion di sini diwarnai secara dominannya dengan warna merah yang menurut kepercayaan masyarakat Cina bererti tanda kebaikan dan kegembiraan. Jika tak ada kembali, bawa luka biar aku obati. Tidakkah letih mereka tak mengerti dari waktu. Bunga-bunga teratai berwarna merah jambu di permukaan tasik ini turut mengindahkan lagi pemandangan di sini. Tadi saya ada menyebut tentang Pavilion Cina. Pavilion Cina merupakan astaka taman dalam seni bina tradisional masyarakat Cina. Walaupun sering dijumpai di dalam kuil, astaka ini bukanlah struktur keagamaan semata-mata. Kebanyakan taman-taman Cina membina astaka untuk tempat berteduh dan berehat. Kebiasaannya, sesebuah pavilion turut menyediakan tempat duduk untuk pelawat menikmati pemandangan dan keindahan sekeliling. Tetapi, pavilion sendiri juga menjadi sebahagian daripada pemandangan itu sendiri kerana struktur dan seni binanya yang indah dan menarik. Dari panorama di tasik ini, kita boleh lihat terdapat 6 Chinese pavilions yang dibina di tasik ini sebagai pusat tumpuan taman dan sebagai tempat untuk melihat pemandangan taman. Reka bentuk pavilion Cina telah berkembang jauh dari struktur strategik yang dibina di sepadan negara hingga menjadi binaan untuk mengindahkan taman. Ia telah tersebar bersama-sama agama Buddha di luar negara Cina dan telah menjadi hampir universal untuk pelbagai iklim di semua negara. Yang menariknya, setiap pavilion yang dibina di sini mempunyai reka bentuk yang berlainan. Pavilion Cina selalunya dikelaskan mengikut bentuknya apabila dilihat dari atas. Astaka bulat, petak, heksagon dan oktagon adalah antara reka bentuk yang biasa digunakan untuk membina pavilion Cina ini. Antara kelebihan Tasik Melati ini adalah aksesibilitas yang mudah. Selain itu, dari tempat letak kenderaan yang luas, trek jogging dan jalan setapak konkrit ada di seluruh taman untuk memudahkan perjalanan pengunjung. Lebih menarik lagi ialah hakikat bahawa taman ini tidak memerlukan bayaran masuk. Pada dasarnya, taman ini adalah percuma. Selalunya, pada hujung minggu, keluarga dapat dilihat di taman ini kerana mereka banyak menghabiskan masa lapang mereka di sini bersama-sama untuk meluangkan masa bersama ahli keluarga yang lain. Sama ada bersenam atau hanya dengan berkelah.
Taman Melati pastinya merupakan kawasan rekreasi yang mesra keluarga. Contohnya, anak-anak dapat menghabiskan waktu di taman permainan yang disediakan, sementara orang tua ataupun ibu bapa mereka dapat meluangkan masa mereka melalui jalan refleksologi untuk meningkatkan peredaran darah di seluruh badan. Selain itu, pemerhati burung yang berminat akan dilihat dengan teropong mereka untuk melihat burung-burung yang menarik dengan pelbagai warna di kawasan ini. Sementara nelayan yang bersemangat akan mencuba nasib dengan memancing di tasik ini. Di samping alam, kapal miniatur yang dapat dikendalikan dengan jarak jauh dapat dilihat melintasi tasik pada hari-hari tertentu dan kebiasaannya menarik minat kebanyakan pengunjung. Jadi, tidak hairanlah tasik yang terletak sejauh 10 km dari Bandar Kangar ini tidak asing lagi bagi masyarakat negeri Perlis sendiri dan pengunjung yang datang daripada seluruh negara. Namun, air yang tenang jangan disangkakan tiada buaya. Tasik Melati ketika dahulu digeruni penduduk berhampiran. Kononnya di situ terjadi kisah seorang gadis yang dikenali sebagai Melati bersama dua lagi teman sebayanya menjadi habuan nafsu buas sekumpulan lelaki. Ketiga-tiga gadis itu dikatakan sedang membasuh kain di hujung tasik. Sambil membasuh, mereka yang hanya berkemban bergurau senda sehingga kain salah seorang daripada mereka terburai dan menampakkan buah dada yang montok dan mekar. Kebetulan pula ketika itu sekumpulan pemuda melintasi di situ. Apabila terpandang sahaja keadaan gadis itu, mereka diruntun nafsu memuncak sehingga tidak terkawal lagi. Mereka mengheret ketiga-tiga anak gadis tadi ke bawah rimbunan pepohon melia di tebing tasik itu. Malangnya, ketiga-tiga gadis tadi tidak rela mahkota sucinya dirampas dengan mudah. Mereka melawan. Bagi mereka, lebih rela nyawa melayang daripada menyerah kalah. Akibatnya terjadilah pertarungan sengit di pinggir tasik itu. Hebat! Ketiga-tiga anak gadis dari kampung hujung tasik itu langsung tidak mahu mengalah. Mereka mempertahankan kesucian diri sehingga nafas yang terakhir. Gerombolan lelaki itu akhirnya berjaya menewaskan anak gadis 3 orang. Wah, apa lagi? Mereka meratahnya bagaikan harimau mendapat mangsa. Kerana sesalan yang tidak berpenghujung dan rasa cemas datang secara tiba-tiba, mereka mengambil jalan pintas menyembunyikan kesalahan, lalu ketiga-tiga mayat gadis itu dilontarkan ke dalam tasik. Serentak itu, air tasik bergelora. Hujan panas pun turun lebat. Titisan hujan bagaikan mutiara berkilauan di dada tasik, tanda menangisi kematian 3 gadis itu. Anehnya, belum pun hujan panas berhenti, tiba-tiba ketiga-tiga anak gadis tadi kelihatan bergurau senda sesama mereka sambil berenang di tengah tasik. Sampai hari ini, masih orang ramai berjumpa ketiga-tiga anak gadis itu sedang bermandi-manda di tengah tasik. Apabila hari mendung atau hujan panas, terutama sebelah senja, selalu orang nampak ketiga-tiga gadis itu berenang di tasik. Tetapi pada masa kini, orang ramai menganggap penampakan-penampakan tersebut hanyalah jelmaan makhluk halus ataupun iblis.